bidang pasaran kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance. Merangkumi analisa fundamental, analisa teknikal, pengurusan wang, kawalan emosi sehinggalah cara kita mencipta sistem dagangan kita sendiri. Jadi tajuk pada hari ini ialah kita berada pada modul yang ketiga yang kita akan bincangkan tentang pasaran saham. Jadi kalau kita lihat pada kelas yang lepas kita bincang dengan terperinci tentang pasaran forex ataupun pasaran mata wang. Kali ini kita lihat pula kepada pasaran saham dan apakah infrastruktur di dalam pasaran saham, apakah peserta-peserta di dalam pasaran saham, dan kemudian bahagian kedua dalam sesi ini kita akan bincangkan apakah itu kontrak derivatif CFD. Jadi teaser untuk CFD ni, jadi kalau kita tak ada akses untuk mendagangkan saham, contoh kita menggunakan broker yang tak ada akses direct kepada bursa, kita boleh masih lagi berdagangkan saham tetapi dengan menggunakan aset CFD. Dan kita akan belajar apakah kelebihan CFD, kekurangan CFD berbanding dengan kita terus membeli saham secara direct. Baik, jadi sebelum saya lupa jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan sama ada berkenaan dengan topik hari ini ataupun mana-mana topik di bawah silibus Wikipedia ataupun soalan-soalan awam ataupun soalan umum berkenaan dengan pasaran kewangan ataupun industri dagangan, mudah saja kami sediakan chat box Jadi di browser anda, bahagian kanan ada chat box, tuliskan nama dahulu, klik join, anda bolehlah nyatakan soalan-soalan anda di sana dan saya akan cuba menjawab dari masa ke semasa. Kalau anda ada pendapat untuk anda ketengahkan ataupun suarakan, tak ada masalah, kita boleh bincangkan sepanjang sesi hari ini. Baik, jadi tanpa kita melengah-lengah lagi, kita akan terus bincangkan tentang pengenalan kepada pasaran saham dan apakah itu kontrak derivatif CFD. Baik. Okey, jadi sebelum itu, ini adalah sedikit disclaimer tentang aktiviti pelaburan dan perdagangan. Jadi kalau anda berdagang, anda melabur, anda kena pertama sekali fahami dulu apakah risiko yang anda hadapi semasa berdagang. Jadi di dalam mana-mana perniagaan, termasuklah perdagangan, kita anggap perdagangan sebagai satu perniagaan, kita akan sentiasa berhadapan dengan risiko. Setiap kali kita ingin kejar ganjaran, kita akan menghadapi risiko. Jadi ganjaran dan risiko adalah dua perkara yang saling berkait. Lagi besar ganjaran yang kita ingin dapatkan, maka semakin tinggilah risiko yang perlu kita ambil. Jadi sebelum anda memulakan aktiviti perdagangan, anda kena faham dahulu apakah risiko yang anda hadapi sebelum anda membuka posisi dagangan. Jadi kami di XM dan juga Tradepedia, kami lebih kepada pendidikan. Kami menyediakan platform pendidikan untuk menyubsidikan anda menghadapi cabaran semasa berdagang. Jadi keputusan dagangan adalah 100% di tangan anda. Baik. Jadi pada hari ini, kalau webinar yang lepas kita bincangkan tentang pasaran forex, hari ini kita bincangkan tentang pasaran saham. Baik. Kita akan belajar kenapa syarikat sibuk nak keluarkan saham. Apakah benefit syarikat keluarkan saham, jualkan saham kepada orang awam. Kemudian kita pergi pula ke belah pembeli saham, orang awam, publik. Kenapa kita nak beli saham? Apakah kebaikan untuk kita membeli saham? Apakah keuntungan yang kita ingin kejar dengan kita memiliki saham sesebuah syarikat? Kemudian kita akan belajar tentang infrastruktur pasaran saham. Di manakah pertukaran saham jual beli berlaku? Dan apakah kaedah-kaedah untuk kita membeli dan menjual saham, terutamanya pada zaman sekarang ni kita dah menghadapi ataupun kita dah mengalami pertukaran dari segi infrastruktur, evolusi bagaimana orang berdagang. Orang berdagang pada era 70-an adalah lain dengan orang berdagang pada zaman kita sekarang ini. Begitu banyak lonjakan dari segi teknologi dan yang paling penting akses lebih ramai orang, ramai orang awam dah mempunyai akses untuk berdagang di dalam pasaran kewangan. Baik. Kemudian kita akan sentuh pula tentang apakah itu indeks pasaran. Jadi kalau kita lihat di laman Bloomberg, kita lihat di CNN, CNBC, mereka akan sering sentuh tentang indeks. Ke manakah hala tuju indeks, dan indeks ni secara langsungnya adalah menggambarkan ataupun mencerminkan kekuatan ekonomi pasaran saham sesebuah negara. Kita akan belajar dengan berlanjut di slide yang seterusnya. Dan seterusnya kita akan belajar pula, setelah kita tahu indeks itu apa, kita tahu nak baca indeks, kita dah boleh menentukan adakah kita sekarang ni berada di dalam pasaran bull ataupun adakah kita sekarang ni berada di dalam pasaran. Jadi ini bahagian pertama untuk hari ini.
Yang kedua nanti kita akan bincangkan tentang apakah itu kontrak CFD. Baik, jadi kita mulakan. Okay. Apakah itu saham? Okay. Pertama sekali, kenapa syarikat-syarikat, terutama syarikat yang ingin mengembangkan lagi bisnes dia, okay, mungkin nak tambah lagi cawangan ataupun mungkin nak memperbagaikan lagi produk dan juga servis yang ditawarkan. Okay, mereka akan buat apa? Biasanya mereka akan membuat pengeluaran share. Okay. Jadi, semasa kita nak berniaga, ya, kita nak buka syarikat. Okay, apa pertama sekali kita perlukan? Sudah tentu kita perlukan dana ataupun kita perlukan wang untuk kita membuka sesebuah syarikat ataupun perniagaan. Okay. Jadi untuk kita mencapai objektif ini, untuk kita mengumpul dana yang mencukupi dia untuk membuka syarikat ataupun perniagaan, ada beberapa cara. Okay, kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah kita sebagai pemilik, kita keluarkan duit sendiri. Okay. Tapi apakah kekurangan? Ini adalah jika bisnes kita tak menjadi, okay, kesemua kerugian akan ditanggung oleh pemilik. Okay. Itu kaedah yang pertama. Okay. Kaedah yang kedua ialah kita boleh membuat pinjaman sama daripada bank ataupun daripada mana-mana individu, ya. Nah, kita gelar sebagai angel investor, ya. Mereka memberikan kita pinjaman untuk tujuan kita membuka syarikat dan menguruskan perniagaan. Okay, sama ada bank ataupun sama ada dengan individu angel investor. Tapi masalahnya ialah kerana ini adalah pinjaman dan pemilik syarikat akan dipastikan untuk membayar balik pinjaman tersebut. Bukan sahaja membayar balik kapital, malah kena bayar balik pinjaman berserta dengan faedah, ya. Jadi cara kedua pun boleh, tapi ada risikonya jika bisnes gagal. Okay. Pemilik syarikat kena bayar balik apa yang dipinjam sama ada daripada bank ataupun daripada angel investor. Tapi sekarang kita ada cara yang ketiga, dan cara inilah yang paling popular dan kita lihat banyak syarikat menggunakan cara ini untuk mengumpul dana bagi perniagaan. Okay, iaitu syarikat boleh mengeluarkan dan menjual share daripada syarikat yang mereka buka itu. Okay, kenapa? Okay, kerana dengan cara yang ketiga ni, kerana kita mengeluarkan share dan kita menjual share, ia bukannya pinjaman. Okay, maknanya sekarang ni kita mengumpul dana, okay, kita raise fund dengan duit pelaburan. Okay, dan duit pelaburan ni tak perlu untuk pemilik syarikat membayar balik. Ia dikategorikan sebagai pelaburan dan bukannya pinjaman. Dengan cara ini, risiko kepada perniagaan dapat diagihkan bukan sahaja kepada pemilik saja, tetapi kepada pelabur. Dan bukan setakat risiko dapat diagihkan, tetapi dapat mengumpulkan dana yang lebih besar. Dan dengan dana yang lebih besar, banyaklah perkara yang dapat dilakukan oleh sesebuah syarikat. Okay, buka cawangan yang baru, okay, buka production line yang baru, R&D, mencipta servis dan juga produk yang baru dan sebagainya. Baik. Okay, jadi ini daripada sudut pengeluar share, okay, daripada pemilik syarikat. Okay. Ini adalah insentif yang sangat besar kerana mereka ingin menjual share untuk apa? Untuk mengumpul dana. Okay, lebih baik daripada pakai duit sendiri dan sudah pasti lebih baik daripada buat pinjaman daripada bank ataupun mana-mana individu. Okay. Baik, sekarang kita lihat sejarah. Okay, apakah syarikat yang pertama, okay, yang melalui proses public listed, okay, ataupun disenaraikan awam, okay, IPO. Okay. Jadi syarikat yang pertama, okay, di dalam sejarah, ya, yang menggunakan sistem IPO ataupun senarai awam ialah apa? Syarikat daripada Belanda, iaitu syarikat Dutch East India Company. Okay. Ini adalah contoh, ya, sertifikat sijil saham, okay, yang mana membuktikan bahawa siapa yang memiliki saham ini, okay, memiliki sijil ini adalah sebahagian daripada pemilik syarikat Dutch East India Company. Okay, kita lihat pada tahun 1606, ya. Okay, dah beratus-ratus tahun. Ini adalah syarikat IPO yang pertama. Dan kita lihat bagaimana dengan menggunakan sistem IPO ni, syarikat Dutch East India Company dapat menjadi sebuah syarikat gergasi, ya. Kita lihat nanti. Okay. Jadi syarikat Dutch East India Company ini ditubuhkan pada tahun 1602, ya, dan ditubuhkan oleh pelayar diraja Belanda. Okay, pada ketika itu mereka lah, ya, yang menguasai laluan-laluan perdagangan di rantau East India. Okay.
Baik, jadi kenapa? Kenapa syarikat macam Dutch East India Company ini nak mengumpul dana? Okey, kenapa? Jawapannya ialah kerana mereka melakukan apa? Mereka melakukan pelayaran. Dan masa mereka melakukan pelayaran, mereka perlukan apa? Mereka perlukan kapal, mereka perlukan supply, mereka perlukan kru ya untuk mengendalikan kapal. Ini semua memerlukan dana. Dan antara cara yang terbaik ya untuk mengumpul dana ialah dengan menjual saham syarikat tersebut. Okey, jadi bagi pembeli saham, apakah kebaikannya nantilah selepas pelayaran ini selesai, okay, katakan syarikat Dutch East India Company ini melakukan pelayaran ke rantau Asia ya, okay, mereka kolonial, okay, mereka mengambil hasil-hasil bumi dan sebagainya, mereka membawa pulang ke negara Belanda dan hasil pulangan ini akan diagihkan kepada pembeli-pembeli ataupun pemilik saham syarikat tersebut. Okay. Itu adalah bagaimana mekanisme IPO berfungsi, okay, untuk syarikat Dutch East India Company. Okay. Kumpulkan dana daripada orang awam, okay, untuk beli kapal, lantik kru, okay, untuk mengendalikan kapal, beli supply untuk perjalanan pelayaran. Okay, kemudian lepas habis satu pelayaran, pulang dengan hasil-hasil, okay, rempah ratus ke, pulang dengan galian ataupun barang berharga. Hasil ini semua akan diagihkan mengikut peratusan kepada pemilik saham syarikat tersebut. Okay. Dan kalau syarikat yang pertama ialah syarikat Dutch East India Company, bursa saham yang pertama juga adalah di Belanda, iaitu Amsterdam Stock Exchange. Ya. Ditubuhkan lebih kurang sama, masa dengan syarikat Dutch East India Company. Amsterdam Stock Exchange juga ditubuhkan pada sekitar waktu yang sama. Baik. Okay. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, syarikat Dutch East India Company ini menjual share kenapa? Kerana nak raise fund, nak mengumpulkan dana dan dana ini digunakan untuk tujuan dalam pelayaran. Okey. Kalau kita lihat ya, hasil daripada menggunakan sistem IPO ya, Dutch East India Company daripada syarikat yang kecil, tapi kerana menggunakan sistem mengumpul dana daripada penjualan share kepada orang awam, tidak kepada kemuncak kuasa syarikat Dutch East India Company. Kekuatannya adalah seperti kekuatan sebuah negara. Bayangkan pada zaman itu ya, sebuah syarikat adalah 40 kapal perang, okay, bukan kapal komersial saja, kapal perang, okay, ada dalam 150,000 kapal dagangan dan 10,000 askar-askar profesional, okay, yang menjaga syarikat ini. Okay. Sama seperti kekuatan sebuah negara. 40 kapal perang. Okay, bayangkan. Dan semuanya dibolehkan kenapa? Dibolehkan kerana syarikat Dutch East India Company menggunakan sistem IPO. Okay. Okay, dan sistem IPO inilah yang membuka pintu untuk syarikat ini melakukan perkembangan syarikat ya dengan lebih pantas dan lebih jauh. Okay, oleh itu dia, kalau kita lihat ya pada gambar rajah ini, okay, ia menguasai hampir ke semua ya, saya boleh katakan hampir ke semua ataupun sekurang-kurangnya 3/4 daripada kesemua laluan perdagangan pada ketika itu. Okay, ini adalah laluan untuk syarikat syarikat Dutch East India Company. Okay, pedagang di China, pedagang di India, okay, juga di rantau kita ya, di rantau Semenanjung juga mereka melakukan perdagangan, di rantau negara Arab. Okay, juga telah disentuh oleh syarikat Dutch East India Company melakukan perdagangan antarabangsa. Bayangkan ada dalam 150 ya kapal perdagangan. Okay, di Europe, okay, di Afrika, okay, dan sebagainya. Okay. Hampir satu dunia lah kita katakan syarikat Dutch East India Company berjaya mengembangkan perniagaan. Kenapa? Kerana dengan menggunakan sistem IPO. Okay, public listed. Baik, jadi sekarang ni kita lihat pula kepada sudut pembeli saham. Kalau kita dah faham kenapa syarikat ingin mengeluarkan share dan menjualnya, okay, kerana ingin mengumpul dana, okay. Untuk pembeli pula, okay, kenapa kita orang awam, kenapa kita ingin membeli saham, okay, kita bincangkan. Sekarang ni, mengapa orang awam, okay, orang seperti kita, kenapa kita nak melabur dalam share? Apakah kebaikannya? Okay, kenapa kita nak kasih duit free-free dekat syarikat-syarikat tersebut? Okay, jadi kita bincangkan. Jadi share, okay, ataupun saham, ataupun kita boleh sebutkan sebagai equity, secara definisinya ialah
unit pemilikan sesebuah syarikat. Maknanya kalau kita membeli satu saham, okey, equity ataupun share, ya, bermakna kita adalah sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan share. Kita mengambil kongsi daripada bisnes tersebut. Okey. Dan bergantunglah kepada berapa besar saiz yang kita beli, itu akan menentukan kita punya pengaruh untuk syarikat tersebut. Kalau kita beli 1% saja ataupun 0.01%, okey, maknanya pengaruh kita sangat kecil. Kita mungkin tak terlibat dengan apa yang dilakukan oleh manajemen. Tetapi kalau saham kita signifikan, kita akan terlibat. Bagaimana? Seperti berikut. Okey. Jadi kalau kita lihat dulu, kalau kita bandingkan aset seperti saham, ya, dan aset-aset lain, okay, seperti komoditi ataupun aset mata wang, aset apa lagi, aset bond, kalau kita lihatkan dari segi perubahan harga, ya, ataupun bagaimana value, nilai bertambah untuk aset-aset ini, kita dapati bahawa aset saham adalah aset yang paling besar potensinya untuk bertambah nilai. Kita lihat tadi, syarikat Dutch East India Company daripada syarikat yang kecil menjadi syarikat yang sebesar sebuah negara. Okay, begitu juga dengan syarikat-syarikat moden sekarang ni. Syarikat seperti Amazon, okay, menjadi antara syarikat yang terbesar di dunia. Walaupun masa dahulu, Amazon ni adalah syarikat yang kecil yang hanya menjual apa? Hanya menjual buku. Dan sekarang menjadi satu syarikat antarabangsa yang menjual pelbagai item. Ya, begitu juga dengan Alibaba. Kalau kita lihat kepada Tesla pun juga, okay, melalui perkembangan yang sangat hebat. Kenapa? Melalui IPO, melalui sistem senarai awam. Okay. Jadi oleh sebab itu kita lihat kebanyakan saham yang berjaya, ya, mempunyai perubahan harga yang sangat drastik. Okay. Boleh jadi beratus kali ganda, beribu kali ganda pun boleh, ya, daripada harga asal. Okay. Jadi itulah sebabnya kenapa potensi kenaikan harga yang besar bagi saham. Okay. Jadi beralih kembali kepada kita sebagai pemilik saham, ya. Kita sebagai pemilik saham bermakna kita adalah sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut. Dan bergantung kepada saiz saham yang kita beli, jika cukup syarat, kalau saiz kita beli itu menjadikan kita pemilik saham yang signifikan, ya. Bermakna sekarang ni kita dah secara langsung akan terlibat dengan pengurusan syarikat tersebut. Bagaimana? Okay, yang paling mudah ialah kita akan diberikan hak untuk mengundi siapakah yang akan manage ataupun menguruskan syarikat tersebut. Okay, itulah cara bagaimana pemilik saham dapat mempengaruhi manajemen syarikat tersebut. Okay, daripada kita mengundi siapa yang akan menguruskan, sehinggalah kita mengundi apa yang kita akan lakukan dengan syarikat tersebut. Okay. Jadi ini sebabnya kenapa orang awam ingin membeli saham. Okay, menjadi sebahagian daripada pemilik saham. Okay, pemilik syarikat tersebut. Tapi itu baru satu. Sekarang ni kita lihat daripada segi bagaimana seseorang pemilik saham, ya, mendapat keuntungan, okay, daripada saham tersebut. Okay, jadi ada dua cara. Yang pertama ialah sebagai pemilik saham, okay, seseorang itu akan mendapat perkongsian keuntungan. Jadi kalau dalam masa setahun itu, okay, syarikat menghasilkan keuntungan dan bergantung kepada manajemennya, akan mengagihkan keuntungan itu kepada pemilik saham. Okay, ini kita namakan sebagai apa? Kita namakan sebagai dividen. Okay. Kita akan berkongsi keuntungan yang dijana oleh syarikat yang kita miliki share. Okay, lagi besar keuntungan, lagi besarlah dividen yang akan diagihkan. Tapi ini juga akan bergantungnya kepada jenis syarikat. Setengah syarikat tak memberikan dividen. Setengah syarikat memberikan dividen. Okay. Dan juga ada syarikat yang memberikan dividen tetapi tak konsisten. Sebagai contoh, kebanyakan syarikat pada tahun 2020, ya, semasa berlakunya COVID, mereka apa? Mereka tidak mengeluarkan dividen kerana tidak ada keuntungan yang boleh dikongsikan. Okay, jadi juga bergantung kepada prestasi syarikat pada tahun ataupun 10 tahun tersebut. Okay, menentukan dividen akan dikeluarkan ataupun tidak. Okay, daripada polisi, ya, kadang setengah saham tak ada langsung dividen. Okay. Dan juga dari segi prestasi syarikat yang akan menentukan kita dapat dividen ataupun tidak. Okey, jadi soalan seterusnya. Okey, Imran, kalau saya tak dapat dividen, kenapa saya nak beli saham? Okey, jawapannya lah yang kedua. Okey, kaedah kedua, cara kita mendapatkan keuntungan daripada kita memiliki saham ialah daripada pergerakan harga saham tersebut, ya.
Okay, ini kita namakan sebagai apa? Kita namakan sebagai keuntungan modal. Okay, kita beli syarikat ABC. Okay, awal tahun ni. Kita beli dalam harga RM5. Okay, sekarang ni dah hampir Disember, kita lihat harganya dah menjadi RM20. Bermakna sekarang ni keuntungan kita dari segi keuntungan modal ataupun capital gain adalah sebanyak RM15. Iaitu sebanyak apa? Sebanyak 300% kenaikan nilai. Daripada masa kita beli, nilai semasa. Itu adalah antara sebab utama kenapa orang membeli saham untuk mendapatkan keuntungan modal, capital gain. Okay, walaupun syarikat tak ada dividennya, sebagai contoh syarikat yang tak ada dividen macam tak silap saya Tesla tak ada dividen. Tetapi kerana kenaikan harga yang begitu besar ya, itu dah lebih daripada memadai untuk mendapatkan keuntungan. Okay, jadi saya boleh katakan antara sebab utama orang beli saham ialah poin yang kedua, iaitu untuk mendapatkan perubahan harga. Okay, peningkatan nilai daripada masa awal kita beli ialah pada masa yang sekarang. Baik. Okay, jadi oleh sebab itulah pelaburan saham adalah antara aktiviti yang sangat popular ya untuk menghasilkan keuntungan. Kita lihat sekarang banyak syarikat-syarikat yang besar ya yang mendapatkan peningkatan nilai melalui apa? Melalui IPO, okey, senarai awam. Okey, daripada senarai awam lah yang membolehkan syarikat ini dibeli oleh orang-orang awam seperti kita. Okey, syarikat Google kita dah sembang, Apple, Coca-Cola, Amazon yang kita sembang tadi, semua ni menjadi besar. Kenapa? Kerana mendapat dana daripada orang awam yang boleh gunakan untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan orang awam juga berminat nak beli sebahagian daripada saham-saham ini. Kenapa? Kerana ingin mendapatkan perkongsian daripada pertama keuntungan yang dijana, yang kedua ialah daripada nilai yang meningkat, nilai aset tersebut. Macam-macam sekarang kita ada McDonald di senarai awam, Coca-Cola, Mastercard, Tesla. Yang baru sekarang ni yang IPO mungkin syarikat Robinhood, IPO dan sebagainya. Yang menjadi perhatian kepada pelabur-pelabur saham. Untuk mendapatkan pertama dividen jika ada, tapi yang pasti ialah untuk mengejar apa? Peningkatan nilai, keuntungan dari segi modal, capital gain. Baik. Jadi kita dah tahu kenapa syarikat keluarkan saham. Kemudian kita juga tahu kenapa kita nak beli saham. Syarikat keluarkan saham kerana nak mengumpul dana untuk digunakan di dalam perniagaan. Kita nak beli saham kenapa? Kita ingin mendapatkan keuntungan yang akan dijanakan oleh syarikat tersebut dari segi dividen ataupun daripada segi nilai kenaikan keuntungan modal ataupun kenaikan capital gain. Sekarang kita nak belajar pula tentang infrastruktur pasaran saham. Jadi pasaran saham ni biasanya akan didagangkan di bursa saham ataupun bursa berpusat, centralized stock exchange. Jadi sinilah di mana saham didagangkan. Orang jual saham, orang beli saham berlaku di stock exchange. Selalu kita gambarkan ya, inilah rupa stock exchange. Ini semua adalah broker. Broker semua ni akan mendapat panggilan daripada customer untuk membeli ataupun menjual saham. Dan mereka akan cuba mendapatkan harga yang terbaik untuk pembeli saham tersebut ya. Tapi ini adalah fenomena yang berlaku pada tahun 80-an ataupun tahun 70-an. Sekarang dah banyak berubah. Jadi syarikat yang tersenarai awam, IPO ataupun public listed. Kalau kat Malaysia, syarikat macam MyAG, AirAsia, Post Laju yang tersenarai awam. Didagangkan seperti bursa yang kita lihat ni lah. Ini adalah contohnya adalah bursa di London. Saya ni adalah bursa London Stock Exchange kalau tak silap saya. Didagangkan di sini. Pelabur akan berhubung dengan broker dan broker akan mendapatkan mereka harga ataupun pesanan yang mereka inginkan menjual ataupun membeli saham pada pasaran tersenarai awam. Kalau di Malaysia, kita di mana? Di KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Juga berlaku perkara yang lebih kurang seperti ini. Tapi sekarang ni perbezaannya lah, sekarang ni kebanyakan perdagangan dah bertukar medium. Kalau dulu tak ada pilihan, kita kena pergi broker, kita kena call orang broker dan kita kena minta tolong dia untuk mendapatkan pesanan yang terbaik. Sekarang fenomena dah berubah ya. Antara sebab utamanya ialah kerana kita ada lonjakan dari segi teknologi.
Baik. Jadi sekarang ni, kalau kita lihat, perdagangan boleh dilakukan di mana-mana saja sekiranya kita mempunyai connection internet. Dan ini bukan perkara yang sama ya untuk 20-30 tahun yang lepas. 20-30 tahun lepas kita tak ada pilihan, kita kena berhubung direct dengan stock exchange. Jadi sekarang ni pelaburan tak perlukan lagi lokasi fizikal. Ianya boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Utamanya kita boleh berdagang secara online. Sekarang ni kita dah tak perlu berada secara fizikal pada pasaran saham. Kita hanya boleh mendownload saja app dan kita boleh melakukan aktiviti jual beli. Itu adalah perubahan yang terbesar daripada era 80-an, 70-an pada era sekarang ini. Kita boleh lakukan aktiviti perdagangan di mana-mana saja pada bila-bila masa menggunakan mobile connection. Dan sekarang ini, kalau kita lihat perbezaan yang lagi satu ialah yang pertama sekali infrastruktur. Dulu tak ada online, sekarang ada online. Yang kedua ialah aset-aset yang ditawarkan. Kalau dahulu, apa yang kita nak buat dahulu, kita nak berdagangkan saham, kita kena melalui broker atau kena melalui stock exchange yang berpusat, centralized stock exchange untuk melakukan sebarang transaksi jual beli saham. Tapi sekarang ni kita juga boleh membeli saham di luar bursa, di luar stock exchange melalui over the counter. Jadi kita dah belajar tentang pada webinar yang pertama ni, apakah beza centralized stock exchange dan apakah bezanya dengan over the counter. Jadi kalau dulu kita tak ada pilihan, kita kena melakukan perdagangan saham melalui centralized stock exchange. Tapi sekarang ni kita dah boleh melakukan aktiviti perdagangan sahamnya menggunakan over the counter, maknanya direct dengan broker. Tapi kekurangannya ialah tak semua broker yang ada akses kepada semua saham. Biasanya kalau kita menggunakan infrastruktur over the counter melalui broker yang tak berpusat, ada saham yang ditawarkan tetapi tak sebanyak yang ditawarkan di dalam stock exchange. Tetapi kalau kita ubah daripada kita membeli saham, tapi kita membeli kontrak derivatif, iaitu kontrak perbezaan CFD, kita masih lagi boleh mengambil peluang pada saham tersebut tetapi dengan menggunakan instrumen yang lain. Jadi jangan risau kalau anda gunakan over the counter pun, walaupun tak ada saham direct untuk syarikat tersebut, tapi hampir ada kemungkinan besar ialah mungkin dalam bentuk saham tak ada, tapi dalam bentuk CFD ada. Maknanya anda masih lagi boleh mengambil peluang pergerakan harga saham tersebut, cuma anda menggunakan CFD dan bukannya pembelian saham secara direct. Dan oleh itu kita akan bincangkan nanti apakah itu kontrak derivatif CFD. Kita akan bincangkan pada bahagian kedua webinar ini, apakah CFD. Apakah bezanya saya beli saham Apple, saya beli direct saham, dengan bezanya saya beli saham Apple tapi menggunakan CFD. Kita akan bincangkan nanti. Baik, jadi kita dah kenali apakah itu infrastruktur saham, di manakah pasaran saham berlaku, di manakah transaksi jual beli saham berlaku, dan kita ada stock exchange dan juga kita ada over the counter. Keduanya juga menawarkan fasiliti untuk kita jual beli saham. Stock exchange lebih kepada saham direct, over the counter lebih kepada saham berbentuk CFD. Baik. Jadi sekarang ni untuk kita pergi lebih dalam lagi tentang pasaran saham, kita perlu memahami apakah itu konsep indeks. Jadi kalau kita lihat kita lihat pada laman web ataupun kita lihat kepada channel Bloomberg, CNBC, CNN. Semasa mereka ingin mula mengulas tentang keadaan ekonomi, biasanya mereka akan tunjukkan apa? Mereka akan tunjukkan indeks pasaran saham. Kenapa? Apa penting sangat indeks pasaran saham ni? Jadi kita bincangkan. Jadi indeks pasaran saham ialah sebenarnya satu cara untuk kita menggambarkan prestasi kumpulan saham-saham utama. Biasanya ialah saham-saham yang terbesar dalam sebuah ekonomi. Sebagai contoh, kita ada apa? Kita ada indeks S&P 500 Jadi indeks S&P 500 ialah apa? Indeks S&P 500 ialah 500 syarikat yang terbesar
di ekonomi Amerika, yang didagangkan di Amerika. Jadi indeks S&P 500 ialah apa? Ialah purata prestasi kumpulan syarikat-syarikat tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan indeks. Kita puratakan ke semua 500 syarikat S&P 500 menjadi satu indeks S&P 500. Dan indeks ini menggambarkan prestasi purata keseluruhan syarikat-syarikat tersebut. Itu saja. Sebab itulah Bloomberg, CNBC ataupun mana-mana news business ataupun news ekonomi akan menggunakan indeks sebagai benchmark untuk mendapatkan sekali imbas tentang kekuatan pasaran saham sesebuah ekonomi tersebut. Itu adalah tujuannya. Saya sebut tadi tentang indeks S&P 500. Kita juga ada indeks lainnya. Kita ada indeks seperti indeks Dow Jones. Kalau indeks S&P 500 itu adalah 500 syarikat yang terbesar di Amerika, indeks Dow Jones ialah apa? 30 syarikat daripada industri di Amerika Syarikat. Jadi ia melambangkan prestasi purata syarikat-syarikat industri di dalam ekonomi Amerika. Industri macam syarikat-syarikat construction, perkilangan, kereta api, ini semua adalah syarikat industri. S&P tadi digabung semua. Syarikat teknologi ada, syarikat harta ada, syarikat pelancongan ada. Tapi Dow Jones lebih fokus kepada industri. Baik. Seterusnya, kita lihat di setiap ekonomi. Kita lihat kalau contohnya di United Kingdom, kita akan ada indeks. Indeks apa? Indeks iaitu UK 100. Mana ialah 100 syarikat terbesar di dalam ekonomi United Kingdom. Itu yang digambarkan oleh UK 100. Kalau kita lihat di Jepun pula, kita ada indeks Nikkei 225. Iaitu 225 syarikat yang terbesar di Jepun. Dapat digambarkan dalam indeks. Kalau kita nak tahu pasaran saham Amerika, UK ataupun Jepun, mana yang perform? Kita akan pertama sekali lihat mana? Kita akan terus lihat kepada mana? Kita lihat kepada indeks. Rata-rata indeks naik, maknanya kebanyakan syarikat dalam ekonomi tersebut sedang perform. Kalau indeks kita lihat turun, maknanya kebanyakan syarikat-syarikat di dalam ekonomi negara tersebut sedang berprestasi kurang baik. Jadi kita gunakan indeks untuk apa? Untuk mendapatkan gambarannya sekali imbas tentang kekuatan ataupun prestasi pasaran saham negara tersebut. Dan sekarang ini, apa yang menariknya pula, kita boleh menggunakan indeks dia untuk didagangkan. Sebagai contoh, saya yakin dengan ekonomi Amerika Syarikat. Dan saya kurang yakin dengan ekonomi Jepun, katakan. Apa saya boleh buat? Saya tak perlu nak beli satu persatu syarikat-syarikat di dalam ekonomi Amerika. Apa saya boleh buat ialah saya boleh terus membeli indeks. Saya akan membeli indeks, saya akan mendapat keuntungan daripada pergerakan indeks yang saya jangkakan akan meningkat. Itu caranya kita berdagangkan indeks. Terutama jika kita ada positive bias tentang kekuatan ekonomi negara tersebut. Kalau saya yakin dengan ekonomi Amerika Syarikat, saya boleh terus membeli indeks. Itu antara satu contoh. Baik. Jadi kita lihat indeks pasaran saham, saya katakan tadi indeks pasaran saham, contohnya indeks S&P 500 ia diwakili oleh 500 syarikat yang terbesar di dalam pasaran saham. Dan sekarang kita lihat bagaimanakah pecahan untuk indeks S&P 500. Jadi ini pecahannya. Yang paling besar, pegangan yang paling besar untuk indeks S&P 500 ialah apa? Nombor satu ialah Apple. Jadi syarikat yang paling besar mewakili indeks S&P 500 ialah yang pertama Apple. Sebanyak 6%. 6% daripada 37 trilion didagangkan ataupun dilaburkan di mana? Dilaburkan di Apple. Itu maksudnya. Kemudian syarikat yang kedua ialah Microsoft, 5.8%. Jadi syarikat yang kedua terbesar yang mewakili indeks S&P 500 ialah Microsoft. Dan seterusnya. Jadi bayangkan 500 syarikat-syarikat ini yang paling besar ialah Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google dan sebagainya yang menjadi majoriti kepada pegangan S&P 500.
Dan peratusan ini akan berubah ya mengikut kepada prestasi syarikat-syarikat tersebut. Okay, jadi ini pecahannya dari segi syarikat. Dan kalau kita pergi ke langkah yang seterusnya lagi, kita lihat dari segi pecahan indeks S&P 500 ya dalam bentuk sektor ya adalah seperti ini. Okay, ini adalah pecahan S&P 500 mengikut sektor. Dan sektor yang paling besar ialah sektor apa? Sektor IT. Okay. 26%. Okay, ini adalah sektor IT. Yang paling besar mewakili S&P 500. Jadi kita boleh katakan indeks S&P 500 okay, adalah bias lebih kepada syarikat IT. Okay, dan ini semua akan berbeza ya, dan akan sentiasa berubah okay, mengikut perkembangan teknologi terkini. Kalau kita lihat S&P 500 untuk 50 tahun yang lepas, okay, bukan syarikat IT, tetapi syarikat-syarikat tenaga, oil and gas yang paling besar semasa tahun 80-an ataupun tahun 70-an ya. Tapi sekarang kita lihat melalui evolusi teknologi, sektor yang paling penting sekarang ialah sektor apa? Sektor IT. Jadi indeks juga akan mengikut perubahan tersebut. Okay, oleh itu sekarang kita lihat kebanyakan syarikat-syarikat IT yang besar mewakili bahagian besar ya daripada indeks pasaran saham S&P 500. Baik. Jadi bila kita dah tahu okay, apakah indeks ni? Indeks ni adalah prestasi purata untuk syarikat-syarikat terbesar di dalam sesebuah ekonomi. Okay. Jadi lepas itu barulah kita dapat mendefinisikan apakah itu pasaran bull dan apakah itu pasaran bear. Okay, apakah itu pasaran bull dan pasaran bear? Jadi kita selalu dengar, kita selalu dengar tentang sekarang ni kita berada dalam bull market. Tapi apakah itu bull market? Ataupun mungkin semasa recession, kita berada dalam bear market. Tapi apakah itu bear market? Jadi kita bincangkan. Okay. Jadi di dalam pasaran saham ya, apa yang berlaku ialah sentiasa adalah pertarungan ataupun persaingan antara penjual dan pembeli. Okay. Kita bayangkan penjual dan pembeli akan sentiasa tarik tali. Dan bergantung kepada siapa yang menguasai sesi itu, harga akan bergerak ke arah tersebut. Okay. Contohnya, dalam satu sesi, pembeli lebih kuat daripada penjual. Okay. Maknanya bull lebih kuat daripada bear. Apa yang berlaku ialah pergerakan harga akan menjadi positif ataupun bergerak ke atas. Sebaliknya, jika pada sesi tersebut, pada hari tersebut, penjual pula yang kuat, yang menguasai sesi tersebut. Okay, apa yang berlaku? Pergerakan harga akan menjadi negatif ataupun bergerak ke bawah. Okay, inilah yang menyebabkan pergerakan harga akan bergerak dalam bentuk zigzag. Kenapa? Ini adalah sentiasa pertarungan antara penjual dan pembeli. Okay, ataupun pertarungan antara bull dan bear. Okay. Jadi, ideanya ialah, kenapa orang beli saham? Ialah ideanya orang ingin beli saham syarikat-syarikat yang berprestasi baik, betul? Kenapa? Kerana jika syarikat membuat keuntungan dan kita jangkakan syarikat yang sama ini akan membuat keuntungan pada jangka masa yang akan datang, secara teorinya, harga saham ini akan meningkat, betul? Lebih ramai lagi orang nak membeli syarikat ini. Kenapa? Ingin mendapatkan perkongsian daripada keuntungan yang dijangka akan dijanakan di masa hadapan. Oleh itu orang pun ramai berminat nak beli saham ini dan akibatnya harga saham naik ya. Itu mekanismenya. Okey. Jadi apabila pasaran positif berlaku ialah jika kita lihat majoriti saham-saham dan indeks mengalami kenaikan harga. Okey, kalau kita lihat indeks sedang naik dalam bentuk uptrend, maknanya apa? Indeks ni mewakili prestasi purata syarikat-syarikat di dalam ekonomi tersebut. Jika majoriti syarikat sedang naik nilainya, indeks juga akan naik nilainya. Jadi ini adalah definisi pasaran bull. Okey. Sebaliknya, jika syarikat tidak membuat keuntungan dan dijangka tidak membuat keuntungan dalam jangka masa terdekat, secara teorinya patutnya harga saham akan turun. Kenapa? Tidak ada siapa yang berminat nak membeli saham syarikat yang tak dapat menghasilkan keuntungan. Betul? Jadi makin kurang orang berminat nak beli saham ini,
Dan pada masa yang sama, siapa yang memiliki saham ini akan ingin jual. Kenapa? Kerana tak menjangkakan akan ada keuntungan. Jadi buat apa kita pegang saham syarikat tersebut? Jadi pemegang saham jual saham, kemudian tak ada siapa yang nak beli syarikat-syarikat yang tak perform ini. Jadi oleh itu menyebabkan harga saham jatuh. Dan apabila majoriti harga saham jatuh, kita akan lihat ini akan mempengaruhi indeks. Indeks juga akan jatuh. Kenapa indeks jatuh? Kerana indeks mewakili prestasi purata syarikat-syarikat tersebut. Jika kebanyakan syarikat jatuh, indeks juga akan turun jatuh, dan apabila indeks jatuh, itu adalah pasaran bad. Jika indeks dalam downtrend, itu adalah pasaran bad. Baik. Jadi pasaran yang negatif berlaku apabila kebanyakan saham jatuh. Ini adalah pasaran bad. Itu definisi pasaran bull dan bear. Baik. Jadi kalau kita nak lihat macam mana kita nak asingkan pasaran bull dan bear, kita lihat mudah saja, kita lihat kepada indeks. Kita lihat kepada indeks dan kita tengok. Ini adalah pergerakan S&P 500 daripada tahun 2000 hinggalah tahun 2021. Ini pergerakannya. Di manakah pasaran bear? Jelas sekali semasa kebanyakan syarikat-syarikat mengalami kejatuhan harga. Jadi ini adalah fasa bear market. Indeks pun turun. Indeks mewakili prestasi umum saham. Dan apabila majoriti saham jatuh, indeks juga akan terkesan, indeks juga akan jatuh. Dan kemudian apa yang berlaku di sini? Ini adalah pasaran bull. Kenapa? Kerana indeks naik. Kenapa indeks naik? Kerana ini adalah akibat kebanyakan syarikat-syarikat dah perform. Syarikat perform, keuntungan dapat dijanakan, orang ramai berminat nak beli saham. Ini menyebabkan indeks juga naik. Kenapa? Kerana indeks mencerminkan pergerakan purata pasaran saham. Kemudian berlaku lagi bear market di sini dan akhirnya berlaku bull market. Hingga tahun 2020. Dan kita tahu tahun 2020 apa berlaku? Kita dapat COVID. Baik, Saudara Osman Janggut, apa khabar? Bila Malaysian, soalannya ialah bila Malaysian market nak bullish ni sifu, lama sideways. Okey, jadi Malaysian market ni dia tak ikut seperti yang market di Eropah ataupun market di Amerika Syarikat Saya lihat market di Malaysia ni banyak bergantung kepada keadaan politiknya. Itu nombor satu. Dan sekarang ni nombor dua ialah bagaimana kita sedang recover daripada pandemik Dan kita lihat sekarang ni baru pelan-pelan kita punya kerajaan dah mula membuka ekonomi, dah mula mengurangkan restriction, dan kita lihat dah ada sedikit kenaikan di dalam pasaran saham di Malaysia. Tapi persoalannya ialah adakah kenaikan ni akan sustain ataupun tidak? Ini akan bergantung kepada bagaimana kita ataupun kerajaan Malaysia ataupun kita sendirilah sebagai rakyat, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita post pandemik. Adakah kita dapat menekan COVID, kita dapat menghadkan COVID, ataupun datang lagi wave yang ke-6, ke-7 dan kita kembali balik kepada lockdown. Ini bergantung kepada macam mana kita bertindak. Kalau kita perhatikannya di Europe, kita lihat di Germany apa yang berlaku. Kes naik balik. Mereka lagi awal dapat mengawal keadaan daripada Malaysia. Tapi sekarang apa yang berlaku? Kes naik balik. Dah mencecah aras rekod untuk rekod harian. Jadi Malaysia pun sama. Adakah kita, bayangkan Germany pun tak boleh nak handle. Kita mampu tak nak memastikan kita tak masuk balik ke dalam ekonomi lockdown. Kalau masuk balik lockdown, bukan sideways, jatuh balik. Osman? Baik. Kalau kita lihat sekarang ni, semasa bear market berlaku ialah biasanya berlaku satu perkara yang besar. Kalau kita lihat pada tahun 2000. Apa yang berlaku? Kenapa ini terjadi? Kenapa kejatuhan ini terjadi? Bagi siapa yang ingat saya rasa kebanyakan kita berada di sekolah lagi, ini adalah apa? Ini adalah .com. .com bubble. Bagi siapa yang ingat tapi saya rasa ramai tak ingat sebab kita masih lagi di sekolah ni masa ketika ini. Ini adalah fenomena .com bubble apakah .com bubble ni? Saya cerita tadi tentang orang
kenapa syarikat nak masuk IPO ya? Kenapa nak kumpul dana? Masalahnya, syarikat masuk IPO semasa dot-com bubble ni, mereka tak ada produk, mereka tak ada servis, tapi mereka masuk je dalam IPO. Okey? Dan kerana pada ketika itu adalah revolusi internet ya. Jadi pelabur nampak saja syarikat-syarikat IT ataupun syarikat.com terus beli. Walaupun tak ada produk ataupun tak ada servis, maknanya tak ada nilai, tapi beli juga. Akhirnya apa jadi? Berlaku bubble. Dan akhirnya bila mereka sedar syarikat ni tak ada nilai, tak ada produk, tak ada servis, barulah pecah bubble, market crash. Okay, itu yang pertama. Yang kita lihat apa yang berlaku di sini. Okay, apa yang berlaku pada ketika ini? Ini adalah subprime mortgage crisis ya. Ini pada ketika ini property market ya, sektor hartanah di Amerika collapse. Subprime mortgage crisis. Berlaku pada tahun 2007 ke 2008. Okey, ini pun adalah satu krisis yang besar ya. Bank hampir tak dapat nak berfungsi pada ketika ini. Okey, dan yang paling baru berlaku pada tahun 2020 ialah COVID. Okey, kita ada bear market. Tapi bear market kita masa COVID itu terlalu singkat. Dalam masa beberapa bulan saja yang berlaku. Okey, bear market semasa COVID-19. Baik. Okey. Jadi inilah caranya kita melihat indeks. Untuk apa? Untuk kita kena pasti kita dia berada dalam pasaran apa? Pasaran bull ataupun pasaran bear. Okey, jadi sekarang ni kenapa kita nak tahu pasaran bull dan pasaran bear? Kenapa? Kerana ada saham yang naik ya semasa pasaran bear. Okey. Walaupun syarikat lain jatuh, tapi ada syarikat yang boleh naik semasa pasaran bear. Begitu juga semasa pasaran bull, walaupun sepatutnya banyak syarikat yang patut naik, tapi ada syarikat yang jatuh semasa pasaran bull. Okey, dan inilah bagaimana kita mencari peluang dagangan. Baik. Kenapa? Kerana di dalam pasaran kita akan sentiasa ada sektor-sektor yang berlainan. Okey. Contohnya, okey, kita lihat satu persatu. Sektor teknologi. Okey, syarikat Facebook, Google, Apple, Amazon pun kita kategorikan sebagai syarikat teknologi je. Ini adalah syarikat-syarikat yang kalau kita lihat sekarang yang paling berpengaruh, yang paling besar untuk waktu zaman ini. Okey, pada era 2000 ke atas, syarikat yang paling besar, yang paling banyak mewakili S&P 500 adalah syarikat-syarikat teknologi. Okey, kemudian kita ada syarikat consumption ya. Ini apa yang digunakan oleh kita harian. Okey, boleh jadi syarikat-syarikat kosmetik. Okay, ataupun barang-barang rumah ya, perabot, okay, decoration dan sebagainya. Ini kita kategorikan dalam sektor consumption. Dan kalau kita lihat sektor consumption ni, okay, contohnya apa yang kita gunakan hari-harian ya, barang-barang yang keperluan, ini akan lebih defensif. Okay, kenapa? Walaupun kita dalam keadaan bearish market, kita kena mandi, kita kena gosok gigi, kita kena shampoo. Jadi walaupun pasaran tak baik, syarikat-syarikat ini masih lagi dapat menjual produk mereka ya, kerana ini adalah keperluan harian. Kini saya panggil sebagai syarikat yang defensif. Okey, tetapi kalau kita lihat pada fashion ya, fashion dan juga barang-barang rumah, ini lebih kepada apa? Lebih kepada cyclical. Okey, maknanya ada musim. Okey, bayangkan kalau anda sekarang ni ingin renovate rumah. Okey, ataupun anda ingin beli beg Louis Vuitton, okay, anda ingin beli beg LV. Tetapi sekarang ni pasaran okay, ataupun ekonomi sedang teruk. Adakah anda akan beli? Okay, kemungkinan besar anda akan simpan hajat dan tunggu ekonomi pulih dahulu. Barulah anda akan beli barang mewah ataupun ingin melakukan decoration ataupun renovation pada rumah anda. Betul? Itu sebabnya kita katakan sebagai cyclical. Jadi barang-barang cyclical ni hanya akan dapat dijual semasa ekonomi baik. Tapi kalau ekonomi terbaik, syarikat-syarikat ini akan mengalami kerugian. Kenapa? Tak ada siapa nak beli beg LV semasa ekonomi sedang meleset ya, sebagai contoh. Okay, jadi saya asingkan dua ni ya, satu defensif, satu cyclical. Okay, dari segi consumption ya.
Consumer staples adalah seperti barang-barang personal ya, barang-barang shampoo, gosok gigi, itu adalah consumer staple. Okay. Consumer discretion adalah fashion, barang-barang mewah, kita nak renovate rumah, ini semua adalah consumer discretion ya, adalah kemewahan. Baik. Okey. Kemudian kita lihat dari segi sektor agriculture ya. Agriculture ni sektor makanan. Saya tanda saja. Okey, sektor makanan, okey, juga bagaimana bahan-bahan asas makanan tersebut ya, dari segi agriculture dan juga makanan. Dan saya boleh katakan algo ni ataupun agriculture ni adalah defensif. Kenapa? Kita dalam keadaan ekonomi meleset pun kita kena makan. Okay, jadi akan sentiasa ada demand untuk agriculture dan juga makanan. Okay, kecuali makanan kita tu kita jual dekat restoran mewah. Okay, itu mungkin akan terkesan semasa pasaran sedang bearish. Okay. Kemudian sektor-sektor seterusnya. Okay, kita ada sektor financial, bank, insurance. Okay, juga ada asset management company. Okay, itu adalah sektor-sektor financial. Okay. Kemudian property, hartanah. Okay, daripada syarikat yang membina. Okay. Okay, syarikat membina ni construction company lah ya. Daripada syarikat-syarikat yang membina dan juga syarikat-syarikat yang membekalkan bahan-bahan binaan. Okay, buat syarikat buat kayu, syarikat buat bata, syarikat buat logam. Okay, ini semua adalah bahan-bahan juga akan kita kategorikan dalam sektor hartanah. Okay, syarikat yang menjual hartanah pun kita akan letakkan di dalam sektor hartanah. Okay, di sini adalah apa? Ni real estate investment trust. Okay, ini maknanya dana yang akan melaburkan dana di dalam sektor-sektor perumahan ataupun construction. Okay, sektor-sektor hartanah lah. Okay, jadi aset-aset yang dibeli oleh REIT ni adalah aset-aset yang berdasarkan hartanah. Baik. Okay, kemudian industri ini pun saya tak perlu nak terangkan lagi ya. Okay, membuat kereta, okay, alat-alat machinery, okay, membuat besi, okay, barang-barang untuk industri. Okay, kemudian syarikat resource, okay, syarikat tenaga. Okay, sama ada syarikat arang batu, okay, ataupun syarikat-syarikat solar, okay, mana-mana syarikat yang berkenaan dengan tenaga. Okay, termasuklah syarikat oil and gas. Kemudian servis. Okay, servis juga adalah sektor yang lain. Okay, kita ada media, pelancongan, okay, perdagangan, okay, kesihatan dan juga transport. Okay, kenderaan awam. Baik. Jadi ekonomi akan terdiri daripada kesemua sektor ini. Ya, dalam mana-mana ekonomi akan ada setiap sektor ini. Dan sektor ini akan mempunyai tindak balas yang berlainan terhadap fasa-fasa ekonomi yang berlainan. Baik. Sebagai contoh ya, untuk kita faham bagaimana kita lihat kepada perkembangan ekonomi ialah seperti berikut. Okey. Jadi ekonomi ini akan bergerak dalam bentuk kitaran. Okey, kita ada ledakan ekonomi. Kemudian kita ada kemerosotan ekonomi, kemudian kita ada paling bawah ialah kemelesetan ekonomi, kemudian berlaku proses fasa pemulihan ekonomi, kemudian sampai balik kepada puncak ekonomi iaitu ledakan. Ini adalah satu kitaran. Dan apabila tamat satu kitaran, akan mula kitaran yang baru. Okay, oleh itu kita katakan ekonomi bergerak dalam kitaran. Masa kitaran berlaku, kita akan dapati apa? Okay, jadi garisan hijau ni adalah garisan kitaran ekonomi ya. Jadi saya akan buat satu persatu. Jadi inilah kitaran ekonomi ya. Dari sini ke sini adalah apa? Ini adalah kemerosotan. Okay. Ekonomi tengah jatuh. Income negara jatuh. KDNK ataupun GDP sedang turun. Ini adalah kemerosotan ekonomi. Okey, dan di sini ini adalah apa? Ini adalah kemelesetan ekonomi. Kita berada di dasar. Okay, kita yang paling bawah sekali, paling teruk lah.
Okay, pada ketika ini income negara paling bawah, okay, orang tak ada kerja, syarikat pun banyak gulung. Ini adalah kemelesetan ekonomi. Recession. Okay. Kemudian apa yang berlaku ialah biasanya akan central bank, bank pusat ataupun kerajaan akan mengambil tindakan merendahkan kadar faedah, okay, membuatkan orang senang nak buat loan, orang senang nak buat loan, orang ada duit dalam poket, orang boleh belanja kan, okay, beli makanan, beli pakaian dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan ekonomi mula pulih. Okay. Syarikat boleh menjual, syarikat dapat berkeuntungan. Bila syarikat dapat berkeuntungan, syarikat dapat membuat pekerjaan baru, mengurangkan pengangguran, okay? Dan proses ini akan berlangsung. Okay, inilah proses apa? Proses pemulihan. Dari sini ke sini adalah pemulihan. Ya. Okay, kita lihat dari segi ekonomi dulu, baru kita akan lihat kepada pasaran saham. Dan di sini kita berada di mana? Kalau tadi kita berada di dasar ekonomi, di sini kita ada di mana? Di puncak ekonomi. Okay, ini adalah ledakan ekonomi. Okay, income negara paling tinggi. Okay, orang ramai menghasilkan wang. Ketika ini pengangguran paling rendah. Okay, inilah keadaan yang terbaik di dalam sesebuah ekonomi. Okay, dan seperti biasa, setelah kita mengalami ledakan ekonomi, kita akan eventually membuat kitaran yang baru dan kita kembali mula ke arah kemerosotan. Okay, nampak ya? Ini adalah kitaran ekonomi. Dan kalau kita lihat ya, semasa kitaran ekonomi berlaku, sektor-sektor akan bertindak berlainan. Okay, sekarang ni kita lihat kepada garisan biru pula. Okay, kita lihat pada garisan biru ni. Okay, semasa kemerosotan ekonomi baru bermula ya, kita lihat syarikat-syarikat yang akan naik adalah syarikat-syarikat cyclical. Okay, dan syarikat finance akan naik. Okay, masa proses ini masih lagi dalam kemerosotan. Okay. Kemudian semasa kemelesetan, syarikat-syarikat industri pula yang akan perform dan juga syarikat-syarikat basic material. Kenapa? Semasa resesi, barang-barang basic akan diperlukan dan mereka masih lagi dapat menjual. Okay. Dan kita pergi ke arah recovery. Ya. Okay, masa recovery ini apa yang akan meningkat adalah basic material akan meningkat. Kemudian syarikat-syarikat tenaga. Kenapa? Ekonomi sedang pulih, orang ramai akan keluar ya melakukan aktiviti perniagaan, aktiviti ekonomi, aktiviti bisnes. Ini semua memerlukan tenaga. Dan akibatnya syarikat seperti syarikat energi akan meningkat dia punya nilai. Dan juga syarikat-syarikat staple dia akan meningkat nilainya. Okey, dan masa kemuncak ekonomi, masa ledakan, syarikat yang akan perform adalah syarikat kesihatan. Pada ketika orang ramai dah boleh invest untuk kesihatan. Kenapa? Kerana mempunyai wang yang lebih. Okay, dan seterusnya kita kembali semula ke kemerosotan. Okay, kemudian syarikat-syarikat yang akan perform adalah finance dan juga utility. Ini adalah rotasi pasaran. Dan sektor akan perform pada fasa-fasa yang berlainan. Okay? Jadi itu sebabnya kenapa kita kena faham dalam pasaran saham kita bahagikan kepada sektor-sektor yang berlainan. Baik. Okay, kita ada sektor IT. Okay, IT macam apa? Facebook. Okay, saya kasih contoh ya. IT kita ada Facebook. Okay, kita ada Google. Okay, syarikat-syarikat IT. Apa lagi? Syarikat-syarikat elektronik. Nvidia. Okay, ataupun Sony lah. Okay, Sony yang lebih sesuai. Okay, kerana Nvidia tu lebih kepada basic material. Okay, kita ada Sony. Apple. Okay. Kita ada Apple. Apa lagi? Dan sebagainya. Fashion kita ada apa? Kita ada LV. Kita ada Hermes. Kalau home decor kita ada Home Depot. Syarikat KUS. Betul tak saya? Home Depot. Okay, kalau defensif. Apa dia? Unilever ya. Unilever ni yang banyak buat shampoo tu. Unilever. Okay. Apa lagi syarikat-syarikat yang menghasilkan barang-barang peribadi ya. Dan sebagainya.
Okey, ini sebagai contoh. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita baru saja tamat sesi pertama je untuk webinar hari ini. Kita bercerita tentang pasaran saham. Okey, kenapa syarikat nak keluarkan saham? Kemudian kenapa kita nak beli saham? Apakah dia punya kebaikan? Dan kita lihat bagaimana saham digabungkan menjadi indeks, iaitu purata saham-saham dalam sesebuah ekonomi. Dan dalam sebuah ekonomi kita ada pelbagai sektor-sektor yang berlainan. Dan sektor-sektor berlainan ini akan bertindak berbeza je mengikut fasa ekonomi yang sedang berlaku dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita akan berehat seketika dahulu. Tapi jangan ke mana, kita akan sambung semula dengan kita punya perbincangan tentang apa? Tentang kontrak derivatif CFD. Okay, jadi kalau kita dah bincangkan tadi, kalau kita tak dapat nak beli saham, kita ada lagi kaedah yang seterusnya. Sebagai contoh, kenapa kita tak beli saham? Contoh ya, saham Berkshire Hathaway. Okey, bayangkan satu unit saham Berkshire Hathaway adalah beratus ribu USD. Okey, adakah kita mempunyai wang beratus ribu USD hanya untuk membeli satu unit? Okey, satu unit saham yang terkecil ya, mampu atau tidak? Jadi itu dah menghalang kebanyakan pedagang runcit untuk membeli saham Berkshire Hathaway. Tetapi menggunakan CFD, kita dapat perdagangkan kontrak yang berdasarkan saham Berkshire Hathaway. Itu adalah kontrak CFD dan kita akan bincangkan bagaimana kita bezakan CFD dan apakah kebaikan dan juga keburukannya berbanding dengan kita membeli saham secara direct. Okay, jadi kita akan berehat dulu seketika dan kita sambung semula selepas iklan ini. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia. Hari ini kita bincangkan tentang pasaran saham ya, pada sesi pertama tadi. Okey, bagaimana? Okey, kenapa syarikat nak mengeluarkan saham? Kenapa kita nak beli saham? Okey, kemudian daripada saham kita tahu apakah itu indeks pasaran. Jadi indeks pasaran ialah yang mewakili ataupun prestasi purata kumpulan-kumpulan syarikat di dalam sesebuah ekonomi. Daripada indeks kita dapat tahu apakah itu pasaran bull dan apakah itu pasaran bear. Dan seterusnya kita tentu tentang sektor-sektor di dalam pasaran. Kita ada sektor IT, kita ada sektor industri, sektor hartanah, sektor barang-barang peribadi, consumer staple, consumer discretion dan sebagainya. Baik, jadi pada sesi kedua webinar pada hari ini, kita akan bincangkan tentang apa pula? Kita bincangkan tentang CFD. Okey, jadi kalau kita lihat pada infrastruktur pasaran, jadi kita recap sikit tentang infrastruktur pasaran. Okey, kita ada dua, iaitu kita ada yang pertama iaitu bursa berpusat, centralized stock exchange. Dan yang kedua ialah kita ada over the counter ataupun OTC. Jadi bursa berpusat ni mainstream ya. Jadi kebanyakan saham-saham yang didagangkan akan ditawarkan pada bursa berpusat. Di mana kita dapat direct terus kepada bursa berpusat. Tetapi sekarang ini oleh kerana perkembangan teknologi dan juga akses, orang awam dah mula mendapat akses lebih kepada pasaran saham melalui over the counter pun, iaitu kita membeli saham di luar bursa. Jadi over the counter pun kita dah boleh membeli saham. Okay, sebagai contoh saya akan tunjukkan pada website XM. Okay, untuk saham. Dulu tak ada ya, dulu kita tak boleh menawarkan saham daripada broker over the counter macam XM, tapi sekarang dah ada. Kalau kita lihat untuk syarikat Amerika, okay, kita ada di sini. Dalam kita ada Amazon, Apple, Alibaba, Tesla, dan kesemuanya kita ada di XM ya, dalam lebih kurang 62 share yang ditawarkan melalui saham. Walaupun ini adalah over the counter. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bursa berpusat dengan over the counter, memang terhad. Over the counter saham yang ditawarkan adalah terhad. Tak semua broker ada direct access kepada syarikat-syarikat public listed. Tak seperti di exchange akan biasanya ada akses kepada semua syarikat-syarikat yang ditawarkan secara awam. Jadi di sini kita dapat satu sepakat. Maknanya kalau kita nak dagangkan saham melalui over the counter, kita terhad. Tetapi inilah yang kita nak ceritakan. Sekarang ni kita dah boleh berdagangkan saham melalui kontrak derivatif, iaitu kontrak CFD. Dan inilah yang akan kita bincangkan di dalam webinar kita
sekarang ni sesi yang kedua tentang apakah itu CFD, Contract for Difference. Okey. Baik. Okey, jadi pertama sekali kita nak tahu apakah itu CFD, Contract for Difference. Okey. Kemudian kita nak faham apakah jenis-jenis kontrak CFD. Dan seterusnya kita nak lihat kepada kelebihan CFD. Okey, sekarang ni kenapa saya nak beli CFD kalau saya boleh beli saham terus? Okey, apa kelebihan CFD? Kenapa saya perlu beli CFD berbanding dengan saya beli terus saham syarikat tersebut? Okey, kemudian kita bincangkan pula tentang kekurangan CFD. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada contoh-contoh CFD biar kita faham apakah bezanya kita beli saham direct dengan kita beli saham secara CFD. Baik. Okey, pertama sekali kita kena faham apakah itu kontrak perbezaan. Okey, CFD, Contract for Difference. Okey, jadi CFD ni ialah derivatif. Okey, kalau kita dah belajar pada modul yang pertama ya, di dalam pasaran kewangan kita ada beberapa kategori. Pasaran stok, pasaran forex, pasaran mata wang, pasaran saham, pasaran komoditi, pasaran bond, dan yang kelima pasaran derivatif. Okey, dan CFD adalah salah satu daripada aset yang berbentuk derivatif. Okey. Jadi CFD ialah derivatif yang membolehkan, ini yang kita kena fokuskan, ini membolehkan pelabur mengambil bahagian dalam pergerakan harga aset tanpa memiliki sepenuhnya aset tersebut. Jadi maknanya kalau anda beli CFD Apple, anda bukan beli saham Apple. Anda hanya memiliki kontrak CFD yang berdasarkan pergerakan harga saham Apple. Okay, itu sebenarnya apa yang berlaku. Okey. Jadi CFD ni dilakukan melalui apa? Melalui OTC. Okey, jadi biasanya bursa berpusat, stock exchange tak ada. CFD biasanya ia ditawarkan pada over the counter. Okey, broker-broker macam XL. Okey. Maknanya didagangkan melalui rangkaian peniaga, ni adalah kategori broker lah, dan bukannya didagangkan melalui bursa. Okey, itulah ciri-ciri CFD. Okey. Jadi apa yang CFD melakukan ialah mensimulasikan nilai aset pendasar. Itu yang maksudnya kontrak CFD ni berdasarkan pergerakan harga aset yang didasarkan. Okey, anda tak memiliki aset tersebut tapi anda memiliki kontrak yang berdasarkan pergerakan harga aset tersebut. Itu yang berlaku. Okey, sebagai contoh, okay, apabila kita membeli satu CFD Microsoft, ia dari segi teknikalnya, dari segi keuntungan, kerugian, okay, pergerakan harga adalah sama seperti anda memiliki satu saham Microsoft. Bezanya adalah anda tidak memiliki saham tersebut. Maknanya anda bukan pemilik dan anda tidak boleh mengundi. Itu bezanya. Kerana anda hanya memiliki kontrak CFD yang berdasarkan pergerakan harga pada Microsoft. Okey, kita tak memiliki aset, kita memiliki kontrak. Baik. Jadi, kesemua untung dan rugi dibayar dalam bentuk tunai ya. Okey. Dan untung dan rugi ini ditentukan daripada perbezaan harga. Okey, daripada masa kita beli, hinggalah kepada masa kita menjual. Perbezaan harga inilah yang akan menjadi sama ada keuntungan ataupun kerugian bagi pemilik kontrak CFD tersebut. Baik. Okey, seterusnya kita dah tahu apakah itu CFD dari segi definisi. Jadi kita nak lihat nanti bagaimanakah CFD in action. Bagaimana CFD berfungsi, kita akan bincangkan nanti di slide yang seterusnya. Baik. Jadi, sekarang kita lihat bagaimana kita nak lihat bagaimana bezanya kalau kita ataupun sama semasa kita membeli saham ataupun kita membeli CFD. Okey, jadi untuk itu kita buat satu contoh. Okey, kita simulasikan satu contoh. Okey. Jadi, kes pertama. Kita beli saham syarikat XYZ secara direct. Ya, maknanya kita beli saham, kita dapat sertifikat, kita adalah sebahagian daripada pemilik syarikat XYZ. Okey. Dan kes yang kedua, kita beli CFD syarikat XYZ. Bermakna kita membeli kontrak yang berdasarkan pergerakan harga syarikat XYZ dan kita bukan pemilik syarikat XYZ.
Okay, jadi kita lihat dari segi nombor ya, apakah perbezaan ataupun persamaan antara saham dan CFD. Baik. Katakan kita membuka posisi, kita beli saham XYZ pada tarikh tersebut ya, 17 November 2017. Okay, kita beli pada harga 10 USD untuk satu unit saham syarikat XYZ. Okay. Dan kita beli saham sebanyak 1000 unit. Okay, kita beli 1000 unit saham XYZ, bermakna kita kena keluarkan modal sebanyak 1000 darab dengan 10 USD, iaitu 10,000 USD yang kita kena bayar ya untuk kita memiliki 1000 saham syarikat XYZ. Okey. Kemudian kita tutup pada hari yang sama, dan pada hari yang sama harga dah naik ya pada aras 11 USD untuk satu unit saham syarikat XYZ. Jadi sekarang ni kita punya nilai posisi saham kita daripada 10,000 dah meningkat sebanyak 11,000 USD. Maknanya untung kita keluarkan 10,000, tapi sekarang nilai dah jadi 10,000, untung kita adalah sebanyak 1,000 USD. Okey, kes pertama, cara yang normal kita beli saham secara direct. Sekarang kita lihat, kita gunakan CFD. Okay, apakah persamaan dan juga perbezaan menggunakan CFD berbanding dengan kita membeli saham secara langsung? Okey. Jadi kita buka pada kondisi yang sama. Kita buka pada tarikh yang sama, harga yang sama, dan kita beli nilai yang sama. Kita beli kali ini 1000 unit CFD. Okey. Dan nilai position CFD kita bernilai pada awal ya, semasa kita beli sebanyak 10,000 USD. Kita tutup pada tarikh yang sama, kita tutup pada harga yang sama 11 USD. Maknanya sekarang nilai posisi CFD kita sekarang dah meningkat sebanyak 11,000 USD. Maknanya untung sama dengan semasa kita membeli saham. Okay, ini adalah persamaan jika kita membeli saham dan juga kita membeli CFD. Okay. Untuk kes sekarang ni, untuk contoh ini, okay, sama dari segi untung dan rugi. Okay, kemudian mungkin ada yang akan tanya, okay Imran ni, saya lihat, saya beli saham, saya beli CFD, sama je. Jadi buat apa saya beli CFD? Apa sebab patut saya beli CFD? Okay, itu yang akan kita bincangkan dalam contoh-contoh yang seterusnya. Okay, kenapa pelabur berminat nak beli CFD berbanding dengan saham? Okay, kita bincangkan. Pertama sekali kita lihat CFD ni bukan sahaja satu jenis, kita ada beberapa jenis dan ia akan berdasarkan aset pendasar yang kita gunakan. Sebagai contoh, kalau kita buat kontrak CFD dan kita memilih aset mata wang, bermakna ini adalah CFD mata wang. Begitu juga dengan CFD kripto, maknanya aset pendasar adalah cryptocurrency seperti Bitcoin ataupun Ethereum. Okay? Ataupun kita beli CFD dan aset pendasar kali ini kita pilih apa pula? Kita pilih indeks. Jadi ini adalah CFD index. Sama ada kita beli CFD index S&P 500, CFD index DAX. DAX ni adalah indeks untuk pasaran di Jerman. Okay, ataupun kita beli CFD index Nikkei 225. Okay, terpulang. Jadi jenis CFD akan bergantung dengan aset pendasar yang kita pilih. Dan kita boleh pilih apa-apa ya, daripada mata wang, daripada kripto, indeks, saham, kita boleh pilih untuk aset pendasar dan juga komoditi. Boleh menjadi aset berdasar bagi kontrak CFD yang kita buat. Baik. Kita bincangkan tentang kelebihan CFD. Jadi kalau kita lihat tadi, kita bandingkan secara awam, okay, pada slide yang sebelum ni tadi. Okay, sama saja. Saya beli saham, saya beli CFD, saya pasti dapat untung yang sama. Jadi apa sebab saya nak beli CFD? Okey, sekarang kita bincangkan kelebihan menggunakan CFD. Okey, kita lihat kelebihan menggunakan CFD ya. Kenapa kita patut consider CFD sebagai alternatif untuk pembelian saham secara langsung? Okey, kita bincangkan. Okey, dengan menggunakan CFD, yang pertama ialah dua hala. Kita boleh beli semasa harga naik, kita boleh jual semasa harga turun. Okey. Maknanya kita fleksibel. Market jatuh pun kita boleh menghasilkan wang. Kerana apa? Kerana keuntungan adalah daripada perbezaan harga. Okay, kalau kita katakan harga akan jatuh,
kita jual pada harga 100, kita ambil pada harga 100 dan kita tutup pada harga 80. Beza $20 ini adalah kita punya keuntungan jika kita gunakan CFD. Kalau kita beli saham secara langsung ya, kita tak boleh nak jual semasa harga turun ya untuk menghasilkan keuntungan. Kalau kita beli saham secara langsung ialah satu hala. Kita beli murah, kita jual mahal. Itu saja. Kita tak boleh nak terbalik. Kita tak boleh nak short jika kita menggunakan saham secara direct. Kalau CFD, kita boleh pergi long, kita boleh pergi short. Kita fleksibel. Kita boleh pergi dua-dua arah. Kalau market bull, okey bagus, kita beli. Kalau market bear, okey bagus, apa? Kita jual dan masih lagi boleh menghasilkan keuntungan. Okay, kelebihan pertama, CFD. Okay. Yang kedua dan mungkin ini adalah antara faktor utama ya kenapa pedagang nak gunakan CFD ialah kita boleh menggunakan leverage. Okay, dan kita akan bincangkan apakah leverage ni dan apakah impaknya kepada posisi CFD kita. Baik. Okay, jadi kenapa orang nak dapatkan leverage? Okay, leverage ni boleh menggandakan keuntungan kita dan pada masa yang sama juga boleh menggandakan risiko. Baik, kita akan bincangkan nanti tentang penggunaan leverage. Baik. Kemudian, melalui CFD kita akan dapati bahawa kos transaksi adalah lebih murah berbanding dengan kita beli jual saham secara direct. Kalau kita beli jual saham secara direct ya melalui bursa berpusat, okay, melalui stock exchange, kita akan dikenakan commission. Kita akan dikenakan commission semasa kita beli, kita akan dikenakan commission semasa kita jual. Okay, dan ada kemungkinan pelaksanaannya tak sepantas yang kita inginkan. Kenapa? Kerana semasa kita nak membeli atau menjual saham, kita kena pastikan ada orang yang nak membeli. Kalau kita jual, kita kena ada pembeli. Kalau kita beli, kita kena ada penjual. Dan jika tak ada penjual, kita kena tunggu ada matching order, barulah kita punya pesanan dilaksanakan. Okay, itu sebabnya. Kalau CFD terus akan dilaksanakan kerana apa? Kita membuat perjanjian, kita membuat kontrak dengan siapa? Kita membuat kontrak dengan broker. Jadi di sini kos transaksi lebih rendah berbanding dengan kita membeli jual saham secara direct. Okay, kelebihan yang ketiga menggunakan CFD. Kemudian, melalui CFD kita ada kebolehan ataupun fasiliti untuk membuka kontrak yang kecil. Bermakna kita punya modal yang diperlukan adalah jauh lebih kecil berbanding dengan kita membeli direct saham. Contoh yang paling mudah, ya sebagai contoh kita nak beli saham Berkshire Hathaway, okay, sebagai contoh ya. Dan saya lihat ya, saya boleh Google di sini. Harga Berkshire Hathaway. Baik, ini sebagai contoh kita lihat harga Berkshire Hathaway. Satu saham bernilai $430,000 untuk beli satu saham saja. Bayangkan. Okay, entry yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat mahal untuk pedagang runcit seperti kita. Okay, adakah kita ada $431,000 ya hanya untuk membeli satu saham saja? Bayangkan. Tapi dengan menggunakan CFD, kita dapat membuat lot yang lebih kecil. Walaupun kita tak ada 400,000, tapi kita boleh membuka lot yang kecil dan kita masih lagi boleh participate ataupun kita boleh mengambil kesempatan daripada pergerakan harga saham Berkshire Hathaway sebagai contoh. Okay, memberikan akses yang lebih mudah untuk pedagang runcit untuk membeli saham-saham yang lebih mahal menggunakan CFD. Okay. Baik. Kemudian jika kita menggunakan CFD dan kita menggunakan CFD apa? CFD komoditi sebagai contoh ya. Kita menjual beli komoditi berbentuk CFD, minyak ke, cattle ke, jagung ke. Okey, tapi menggunakan CFD bermakna apa? Kita tak memiliki aset tersebut. Kita bukan pemilik minyak ataupun pemilik gandum, pemilik kopi ataupun pemilik cattle tersebut. Okey, maknanya jika kita tak dapat menjual kontrak ni, sebagai contoh ya, pada akhir sesi tersebut, kita tak perlu menerima hantaran fizikal. Sebab apa? Kerana kita hanya memiliki kontrak dan kita bukannya memiliki aset tersebut. Bandingkan kalau anda memiliki kontrak komoditinya, okay, dan anda membeli 500 ekor lembu sebagai contoh.
Okey, anda punya niat, anda beli kontrak 500 ekor lembu ni, anda nak jual kepada mana-mana yang berminat lah ya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi bayangkan pada akhir sesi itu tidak ada pembeli yang berminat. Maknanya kita dah start dengan 500 ekor lembu dan 500 ekor lembu ni akan dihantar kepada kita. Okey. Tapi kalau kita gunakan CFD, kita tak perlu risau. Kenapa kita hanya memiliki kontrak dan bukannya kita memiliki 500 ekor lembu tersebut. Okey. Kalau 50 tong minyak, okay, anda beli 50 tong minyak, tapi anda berniat nak jual tong minyak ni, tapi tak ada orang nak beli. Pada sesi tersebut, sesi tamat, maknanya anda kena terima 50 tong minyak ni ke kediaman anda. Okey. Ni kalau anda menggunakan kontrak direct. Okey. Itu dia punya masalah. Tapi kalau melalui CFD, kita hanya memiliki kontrak dan bukannya aset tersebut. Okey, jadi tak perlu risau. Okey, kalau anda beli 100 CFD lembu pun tak ada, anda tak dapat nak cari penjual, anda tak perlu risau untuk menerima 500 ekor lembu tersebut. Okey, tak ada masalah kalau kita gunakan CFD. Tiada penghantaran fizikal. Okey, antara kelebihan menggunakan CFD. Baik. Okey, kemudian seterusnya kita lihat pula kepada kekurangan menggunakan CFD. Okey. Jadi kekurangannya ialah seperti yang kita ulangi tadi. Apabila kita membeli CFD, kita adalah pemilik kontrak. Kalau kita membeli CFD Apple, kita hanya memiliki kontrak yang berdasarkan pergerakan harga Apple. Kita bukan pemilik Apple. Bermakna kita tidak ada hak untuk mengundi. Okey? Kenapa? Kita tak memiliki aset, kita hanya memiliki kontrak. Okey? Kemudian, yang keduanya ialah jika anda membuka posisi CFD dengan broker A, anda tak boleh nak menjualnya pada broker B, anda hanya boleh menjualnya pada broker yang sama. Okay? Dia tak boleh berpindah kontrak CFD antara broker yang berlainan. Okay, itu kelemahan yang kedua. Yang ketiga ialah, ini boleh jadi kelebihan dan juga boleh jadi kelemahan, iaitu leverage. Ya. Jadi memang betul kita meningkatkan leverage bermakna kita meningkatkan lagi potensi keuntungan. Tetapi pada masa yang sama ialah kita sebenarnya meningkatkan juga risiko. Kenapa? Kerana ganjaran dan risiko adalah dua perkara yang berkait. Anda ingin kejar ganjaran yang lebih, bermakna kita akan hadapi risiko yang lebih. Itu adalah hubungannya. Nak untung lebih, kita kena hadapi risiko yang lebih. Nak risiko rendah, keuntungan juga akan menjadi rendah. Setara dengan risiko yang kita miliki. Itulah hubungan antara risiko dan juga ganjaran. Baik. Okey, kemudian seperti yang kita dah bincangkan tadi dalam kelebihan CFD, mudah diakses. Orang macam kita pun boleh nak beli atau mengambil kesempatan pergerakan harga Berkshire Hathaway. Ya. Walaupun satu unit bernilai 400,000 USD. Kenapa? Kerana kita ada akses melalui CFD. Kemudian, jika kita ada akses yang mudah, kita manusia, apa kita selalu lakukan? Apabila kita diberikan kemudahan, kita akan mengambil kesempatan, betul? Manusia kalau kita berikan kelonggaran, manusia kalau kita berikan kesempatan, manusia akan mengambil kesempatan secara semula. Jadi bermakna kemungkinan besar kita akan overtrade. Kita akan membuka terlalu banyak sangat posisi, dan apabila kita membuka terlalu banyak posisi, bermakna kita mengambil risiko yang lebih daripada yang sepatutnya. Dan ini berpotensi boleh menghasilkan kerugian di masa yang akan datang. Baik. Kemudian, walaupun kos untuk kita menggunakan CFD adalah lebih murah daripada kos kita beli saham secara direct, tetapi kos yang masih ada ya, dan biasanya kos yang kita kenakan adalah swap. Swap ni adalah apa? Swap adalah charge harian yang dikenakan mengikut jumlah masa yang kita pegang posisi tersebut. Biasanya dalam masa sehari akan kita dikenakan charge sekali untuk swap. Kalau kita pegang dalam masa sebulan, 30 kali kita kena charge swap. Bergantung pada berapa lama kita pegang posisi dagangan tersebut. Itu adalah kekurangan menggunakan CFD. Jadi sekarang kita lihat ya. Kita bandingkan pembelian saham direct dengan pembelian CFD. Kita akan letakkan leverage, kita akan letakkan sekali kos-kos yang berkaitan, dan sekarang barulah kita boleh buat perbandingan mengikut nombor ya. Sama ada kita beli saham ataupun kita beli CFD, mana yang lebih cost efektif. Jadi kita bincangkan sekarang.
Contoh pertama ialah kita gunakan saham Apple ya. Kes pertama kita beli saham Apple direct. Kes kedua kita beli CFD Apple. Okey, kita lihat apakah yang berlaku. Kali ini kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi. Kita akan gunakan leverage dan juga kita akan gunakan kos transaksi yang lebih tepat. Okey, baru kita nampak perbezaan saham dan juga CFD. Okey. Kes pertama kita beli saham Apple. Okey, kes kedua kita beli CFD Apple. Okey, kita buat pada masa yang sama, okey, pada aset yang sama. Okey, kita buka pada 27 hari bulan 10 2017. Okey, pada ketika itu harga saham Apple katakan 160 USD untuk satu unit saham Apple. Dan kita beli 10 saham Apple bermakna 10 darab dengan 160 USD per share. Kita punya nilai posisi saham adalah sebanyak 1,600. Baik. Okey, kemudian semasa kita melakukan transaksi jual beli saham, kita akan dikenakan komisen. Okey, jadi semasa kita membeli, kita akan dikenakan satu kali komisen. Okey, katakan sebanyak 15 USD ya. Kemudian jangan lupa kita juga ada kos-kos yang lain. Okey, kos tiga kos apa-apa yang dikenakan oleh kita punya broker, okey, ataupun dikenakan oleh bursa juga kan kita masukkan. Okey, bermakna kita punya kos transaksi untuk kita beli saham adalah sebanyak 20 USD. Okey. Kemudian oleh kerana ini adalah saham yang kita tak gunakan margin, okey, bermakna kita punya keperluan margin adalah 100% untuk kita membeli saham yang bernilai 1,600, kita kena bayar 1,600. Kenapa kita tak gunakan margin? Baik. Jadi jumlah yang kita perlu keluarkan untuk modal membeli saham, membeli 10 saham Apple adalah sebanyak, pertama sekali 10 saham Apple 1,600 ya. Kemudian tambah dengan kos transaksi beli 15, tambah dengan kos transaksi lain-lain 5, kita kena keluarkan akhir sekali sebanyak 1,620 yang kita kena keluarkan untuk membuka saham bernilai 1,600. Kenapa? Kerana kita ada charge transaksi. Okey, dan kita tidak ada margin, yang kita punya margin 1:1. Kita tak gunakan leverage. Sekarang kita gunakan CFD pula untuk Apple. Okey, kita buka tarikh yang sama, harga yang sama, kita pun membeli 10 unit CFD. Okey, jadi kalau kita dah lihat pada modul pertama ya, pada modul pertama Tradepedia, satu lot standard bersamaan dengan 10 CFD. Okey, ini kita kena ingat. Okay, jadi pada platform Amplify ini adalah dia punya skala yang digunakan. Satu lot bersama dengan 10 CFD. Baik. Jadi nilai posisi CFD kita adalah sama dengan 160 darab dengan 10 iaitu 1,600. Okay. Jadi so far so good, kedua-duanya adalah sama. Saham dan juga CFD. Okay. Sekarang bermula perbezaan antara saham dan juga CFD. Okay. Kadar komisen untuk saham adalah 15. Kadar komisen untuk CFD adalah apa? Kosong. Okey, dah ada perbezaan yang pertama. Lebih murah. Tidak dikenakan charge komisen. Kemudian lain-lain charge juga kerana ini adalah CFD, tiada, kosong. Dan sekarang mungkin faktor yang paling besar ialah sekarang ni kita menggunakan leverage. Okey, kita gunakan leverage dan kita gunakan 20:1. Okey. Maknanya kita hanya perlukan 5% daripada nilai 1,600 untuk membuka posisi yang bernilai 1,600. 5% daripada 1,600 adalah berapa? Adalah sebanyak 80 USD. Jadi yang kita kena keluarkan daripada poket kita untuk membuka posisi yang bernilai 1,600 adalah sebanyak 80 USD. Okey. Ini adalah satu perbezaan yang sangat besar. Okey, dari segi apa? Dari segi modal yang dikeluarkan. Nampak ya perbezaan antara modal yang dikeluarkan. Okay, oleh itu dengan menggunakan CFD kita dapat memasuki pasaran walaupun mempunyai modal yang jauh lebih kecil. Okey, perbezaan yang pertama kos transaksi dan juga keperluan modal yang jauh lebih rendah. Baik.
Okey, sekarang kita lihat semasa kita menutup posisi ini. Okey, katakan kita pegang dalam masa beberapa hari dan kita tutup posisi saham dan kita tutup posisi CFD pada masa yang sama. Okay, kita lihat apa yang berlaku. Okey, kita lihat apa yang berlaku untuk saham Apple dan juga CFD Apple selepas beberapa hari. Okey, jadi ini adalah pada 3 hari bulan 11 2017. Okey, harga Apple dah naik. Dah naik sebanyak berapa? Naik sebanyak 14 USD. Okey, daripada 160 naik jadi 174. Okey, ini yang berlaku ya dalam masa beberapa hari. Okey, dan sekarang ni nilai posisi saham kita dah naik daripada 1600 tadi meningkat kepada 1740. Okey, nilai yang kita miliki sekarang. Okey, sekarang kita jual. Kita jual saham Apple dan kita dikenakan charge transaksi 15 USD. Okey, dan juga jangan lupa charge lain kita bulatkan kepada 5 USD. Okey, dan jumlah yang kita terima balik adalah 1740 tolak dengan kos transaksi, tolak dengan charge lain, kita hanya dapat 1720 masuk balik ke dalam poket kita. Ingatnya kita keluarkan 1600, kita dapat balik 1740, tapi kita kena tolak dengan commission, charge lain, kita hanya tinggal 1720 di dalam poket kita. Jadi keuntungan kita adalah sebanyak 100 USD. Okey. Kerana pulangan atas modal, kita keluarkan modal berapa tadi? 1620. Okey, kita dapat keuntungan sebanyak 100. Kita punya keuntungan adalah dalam skala percentage ya, peratusan sebanyak 6%. Okey, normal. Ini adalah perkara yang normal berlaku. Dan sekarang kita lihat apa yang berlaku pada posisi CFD kita tadi. Okey. Okey. Lihat. Tarikh tutup sama, okey. Kita tutup harga yang sama setelah berlaku pergerakan harga naik ke atas sebanyak 14 USD. Okay, 14 ini 14 bukan 440. Baik. Okey. Sekarang ni nilai posisi kita juga meningkat ya, daripada 1600 meningkat kepada 1740 USD. Kadar komisen kita tak dikenakan, tapi terkenakan apa? Okey, ini adalah sebahagian daripada kekurangan CFD ya, dan bergantung kepada broker. Okey, kadang-kadang broker tak charge, ada broker yang charge. Kebanyakan broker akan charge. Okey, jadi untuk kategori kita akan dikenakan 1.6 USD untuk satu hari. Okey, kita pegang posisi selama 5 hari, kita kena bayar 5 kali, bermakna kita bayar sebanyak 8 USD ya, kos transaksi untuk CFD. Okey, lain-lain kos tak ada kerana ini CFD. Akhirnya jumlah kita terima ialah 1740 tadi, tolak dengan 8 USD. Wang yang masuk balik ke dalam poket kita adalah sebanyak 1732 ya. Baik. Okey, inilah yang diterima. Okey, tapi kita gunakan leverage. Okey, jadi sekarang ni kita punya keuntungan adalah sebanyak 132 USD. Okey. Dan kita lihat, kita bandingkan dengan modal yang kita keluarkan, oleh kerana kita gunakan leverage ya, modal yang kita keluarkan untuk CFD adalah hanya sebanyak 80 USD saja. Modal sebanyak 80 USD, tapi keuntungan sebanyak 132 USD. Jadi keuntungan kita berbanding dengan modal sebanyak 165%. Okay. Ini yang menjadikan CFD sangat menarik bagi kebanyakan pelambung. Okay. Modal yang rendah, tapi keuntungan lebih daripada kita membeli saham secara direct. Kenapa? Kerana kita menggunakan margin nombor satu. Yang kedua, kos transaksi lebih murah ketika kita menggunakan CFD. Okey, itu sebab. Okey, baik. Okey, ini adalah antara faktor yang menyebabkan pelabur berminat untuk membeli CFD berbanding dengan membeli saham. Okey, selain daripada sebab-sebab yang kita bincangkan tadi, iaitu mudah diakses, okay, pesanan yang cepat, okay, dan ada banyak pilihan kalau untuk broker. Okay, jadi untuk broker seperti XM, kalau CFD ya, kita buka lagi banyak pilihan. Okay, kalau kita lihat tadi pada website XM. Okay, saya lihat kepada share, ini share dari segi direct ya. Jadi kalau share, saya lihat kepada semua share yang ditawarkan oleh XM, saya cuma ada sebanyak berapa ya? Sebanyak 100 sahaja share direct.
yang boleh saya beli melalui over the counter melalui Excel. Tetapi sekarang kita dah tahu kita gunakan CFD mungkin lebih baik daripada kita membeli saham. Okey, jadi apabila saya tukar kepada CFD saham, kita lihat apa yang kita ada sekarang. Berapa banyak jumlah yang ditawarkan, kita akan lihat ya. Jadi saya akan pergi kepada semua saham. Okey. Lihat, kalau tadi kita ada 3 negara saja ya, kita ada Amerika, UK dan Jerman. Sekarang kita ada berbelas-belas negara yang berbeza untuk saham dalam bentuk CFD. Kalau saya lihat jumlah keseluruhan CFD saham yang ditawarkan ya, daripada 100 saja tadi untuk share, sekarang saya ada 1280 CFD saham yang boleh saya pilih melalui broker. Okey, dan kebanyakan broker-broker over the counter seperti ini. Share terhad, tapi kalau kita gunakan saham CFD, kita akan dapat pilihan yang begitu banyak dan kadang-kadang hampir sama dengan apa yang ditawarkan di bursa berpusat. Okay, betapa bezanya over the counter sekarang dengan over the counter pada zaman yang baik. Okey. Okay, sekarang kita lihat pula bagaimana kalau saya sekarang ni berminat nak beli Bitcoin, tapi saya nak cuba beli Bitcoin menggunakan CFD jika ada broker yang memberikan CFD untuk Bitcoin. Okay, ini apa yang boleh berlaku. Okay, jadi kita bandingkan saya membeli Bitcoin direct dengan saya membeli CFD Bitcoin. Jadi kita bandingkan Apple saham dengan CFD Apple. Sekarang kita bandingkan Bitcoin dengan CFD Bitcoin pula. Okay, katakan saya buka posisi dagangan, saya beli Bitcoin pada 1 hari bulan 10, 2017. Ketika itu harga Bitcoin dah 5,000, okay, sekarang dah jadi 65,000 ya. Okay, ini zaman dulu. Sekarang harga Bitcoin dah 65,000 dah. Baik. Jadi katakan saya beli Bitcoin pada harga 5,000 USD. Saya beli 1 shilling saja, 1 shilling Bitcoin. Dan sekarang ni nilai posisi saya adalah sebanyak 1 shilling darab dengan 5,000 USD, iaitu 5,000 USD saya punya posisi. Okay. Baik. Kemudian charge transaksi yang akan dikenakan kalau ikut Bitcoin ya, ikut sistem Bitcoin, charge transaksi yang akan dikenakan ialah 1% daripada nilai Bitcoin semasa. Jadi 1% adalah sebanyak 50 USD. Okey. Lain charge, okey, kita ratakan kepada 0.3%, katakan sebanyak 15 USD ya. Mungkin nilai dah berubah, okey, tapi ada ya akan dikenakan charge masa kita menjual beli Bitcoin secara langsung. Baik. Jadi oleh kerana ini adalah kita beli direct ya, kita tak ada margin. Jadi 1:1. Jadi jumlah yang perlu kita keluarkan dari poket adalah sebanyak 5,000 tambah dengan charge transaksi tambah dengan charge yang lain, bermakna kita mengeluarkan sebanyak 5,065 USD. Okey, sekarang kita lihat apa yang berlaku jika kita beli Bitcoin tapi CFD Bitcoin. Buka pada tarikh yang sama, pada nilai yang sama, kita beli 1 unit CFD Bitcoin. Maknanya kita punya nilai posisi juga adalah sama dengan nilai posisi kita beli Bitcoin direct ya pada ketika ini. Perbezaan berlaku apabila kita pertimbangkan kos-kos transaksi. Untuk kita beli Bitcoin, tak ada kos ya. Untuk CFD tak ada kos. Lain-lain kos pun tak ada untuk CFD. Dan sekarang keperluan margin kita gunakan sebanyak 5:1. Maknanya kita hanya perlukan 20% daripada 5,000 USD untuk membuka posisi bernilai 5,000 USD. Maknanya kita hanya perlukan sebanyak 1,000 USD. Ya, 20% daripada 5,000 adalah sebanyak 1,000 USD. Jadi kita kena hanya keluarkan, okay, kalau kita bandingkan ya, modal yang dikeluarkan, kita hanya perlu keluarkan 1,000 USD untuk membuka posisi bernilai 5,000. Okay, kalau untuk Bitcoin direct, kita kena keluarkan 5,065 USD untuk membeli satu Bitcoin yang bernilai 5,000 USD. Okay, inilah perbezaan modal yang dikeluarkan. Okay, modal yang dikeluarkan. Okay,
Satu lagi segi leverage. Kemudian kos transaksi yang lebih murah. Okey, yang menyebabkan beza kos yang kita perlu keluarkan untuk membeli saiz posisi yang sama antara direct Bitcoin dan juga CFD Bitcoin. Baik. Okey. Seterusnya pula ialah kita lihat apa yang berlaku dalam beberapa hari lepas kita jual kita beli Bitcoin dan kita tutup posisi CFD Bitcoin. Kita lihat apakah perbezaannya. Baik. Lepas beberapa hari ya, kita jual Bitcoin tadi dan juga kita akan tutup posisi CFD Bitcoin. Apa yang berlaku? Okay, kita tutup. Okay, maknanya kita jual Bitcoin pada 6 hari bulan 10 2017 dan kita dapati ada perbezaan harga. Tambah sebanyak tambah sebanyak 700 USD. Tadi Bitcoin bernilai 5,000, sekarang dah naik harga sebanyak 5,700. Okey. Jadi nilai yang baru sekarang untuk satu unit Bitcoin adalah sebanyak 5,700. Okey, ini nilai sekarang, nilai semasa untuk Bitcoin semasa kita menjualnya. Baik. Jadi charge transaksi adalah seperti tadi 1%, tapi kerana harga Bitcoin dah naik, charge transaksi juga akan naik mengikuti harga nilai Bitcoin semasa. Jadi kita kena bayar 57 USD ya. Kemudian jangan lupa charge lain. Okay, kita bulatkan kepada 0.3% juga akan meningkat mengikut kepada peningkatan harga Bitcoin semasa. Katakan 17 USD. Baik. Jadi jumlah yang diterima adalah masuk balik ke dalam poket kita adalah 5,700 tapi tolak dengan 57 kos transaksi dengan 17 iaitu charge lain, kita hanya akan dapat 5,646 di dalam poket kita. Okey. Jadi keuntungan adalah sebanyak 561 USD dan kita bandingkan duit yang kita keluarkan dengan keuntungan yang kita terima, kita dapat peratusan sebanyak 11.08% ya. Untuk keuntungan bila kita beli Bitcoin secara direct. Okey, normal, all is good. Sekarang kita lihat apa yang berlaku kepada posisi CFD Bitcoin tadi ya. Kita buka pada masa yang sama, harga sama, kita juga tutup pada masa yang sama dan harga yang sama. Okey, di sini juga ada kenaikan sebanyak 700 USD. Okey. Jadi sekarang maknanya nilai posisi CFD kita sekarang bernilai sebanyak 5,700. Okey, di bawah masa ni sama. Tetapi apabila kita menjual ataupun kita tutup kontrak CFD kita, kita akan dikenakan swap. Okey, dan kita kena swap, contoh ini kita kenakan $5, $5.5 untuk sehari. Jadi kita pegang posisi CFD selama 5 hari, kita kena bayar 5 kali. Bermakna sebanyak 27.5 USD yang kita kena bayar. Okey, charge pengeluaran tidak ada, kosong. Kenapa? Kerana ini adalah CFD. Baik, jadi sekarang kita lihat pula jumlah wang yang kita terima. Okey. Jadi 5,700 tolak dengan 27.5, kita tinggal sebanyak 5,672.5 ya. Dan kita bandingkan dengan harga asal iaitu sebanyak 5,000, keuntungan kita adalah sebanyak 672.5 USD. Pun sudah lebih daripada semasa kita beli Bitcoin secara direct. Kenapa? Kerana kos transaksi yang lebih murah. Tapi kalau kita lihat dengan pulangan berbanding dengan modal, kerana kita menggunakan leverage, kita keluarkan modal yang jauh lebih kecil daripada kita beli Bitcoin direct. Kita hanya keluarkan berapa tu? Kita hanya keluarkan 1,000. Jadi 67.25% ialah kita punya pulangan berbanding dengan modal. Kita hanya keluarkan 1,000 USD sebagai modal dan kita mendapat pulangan sebanyak 672 USD. Okey. Jadi pulangan yang lebih besar. Okey, kalau kita lihat dari segi duit yang kita keluarkan. Okey, pulangan ke atas modal yang lebih baik. Okey, ini sebabnya kenapa orang akan consider ataupun pelabur pedagang akan pertimbangkan untuk beli melalui CFD. Okay, sama ada saham, kita beli CFD saham, ataupun Bitcoin, kita beli CFD Bitcoin, indeks, kita beli CFD indeks. Kenapa? Kerana kita gunakan margin untuk merendahkan lagi modal yang perlu kita keluarkan dan untuk menambahkan lagi keuntungan kerana kos transaksi yang rata-ratanya lebih murah daripada cara-cara konvensional. Okay, inilah kelebihan menggunakan CFD. Okay, dan kita lihat CFD
lagi banyak anda punya pilihan, terutamanya jika anda berdagang menggunakan over the counter ya, menggunakan broker. Okay, biasanya saham ditawarkan lebih banyak melalui kontrak CFD. Dan kita lihat tadi, tak banyak beza pun dan anda boleh mendapatkan keuntungan yang lebih jika anda pandai menggunakan leverage dengan berkesan. Dan ingat leverage ni boleh menjadi kawan dan juga boleh menjadi lawan. Dia meningkatkan lagi potensi keuntungan, tapi pada masa yang sama ia juga meningkatkan potensi kerugian jika harga bergerak berlawan dengan arah yang kita jangkakan. Baik. Okey. Baik, jadi hari ini kita dah cover banyak yang kita cover tentang pasaran saham. Kita cover tentang pasaran saham di mana kita bincangkan sejarah tentang pasaran saham, apakah syarikat-syarikat. Syarikat yang paling awal, saham adalah syarikat apa? Syarikat East India Company ya. Adalah syarikat yang paling awal yang mengeluarkan ataupun menjual saham untuk dibeli oleh orang awam. Kemudian barulah diikuti dengan syarikat-syarikat moden, seperti Apple, Google, Facebook, Adidas, Amazon dan sebagainya. Dan oleh kerana mereka menggunakan IPO lah, mereka dapat berkembang menjadi syarikat gergasi yang kita ketahui sekarang. Okey. Baik. Kemudian kita sentuh sikit tentang indeks, iaitu indeks ialah bagaimana kita memperatakan prestasi saham-saham di dalam sesebuah ekonomi. Baik. Kemudian kita dah berminat nak berdagang saham, tetapi kita lihat, saham seperti Berkshire Hathaway, harganya $400,000 untuk satu unit. Macam mana kita nak beli? Jangan risau, kita ada satu lagi kaedah, iaitu kita menggunakan CFD. Kita gunakan CFD untuk kita masih lagi boleh mengikuti pergerakan harga syarikat seperti Berkshire Hathaway tapi dengan modal yang jauh lebih kecil. Jadi ini adalah kelebihan menggunakan CFD. Baik, jadi saya akhiri di sini ya. Kita dah bincang tentang pasaran saham dan apakah itu kontrak CFD yang dapat kita gunakan dengan baik, menggandakan lagi potensi keuntungan sambil menggunakan modal yang jauh lebih rendah. Okey, seterusnya pada webinar pada hari esok kita akan bincangkan tentang analisa fundamental. Jadi sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal, kita kena tahu dulu adalah analisa fundamental. Apakah yang menggerakkan ekonomi, apakah yang menggerakkan harga nilai sesuatu syarikat, dan seterusnya. Jadi saya akan akhiri di sini. Terima kasih kepada yang mengikuti dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kita bincangkan tentang analisa fundamental. Sekian, terima kasih. Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan. Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program Rujuk Rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang.
XM kini menawarkan bonus 2 peringkat pada deposit anda yang digabungkan untuk memberi sejumlah $5,000 di atas jumlah pelaburan anda. Ini memberi anda keupayaan untuk bermula dengan modal yang lebih besar. Program bonus ini memberikan kredit serta-merta pada deposit anda dengan deposit serendah $5 sahaja tersedia untuk akaun MP4 dan juga MP5.